adakah bangunan ni, struktur bangunan ni berbentuk A atas sebab nama Atlantis tu? Sebelum Amba masuk ke Hotel Atlantis ni, memang Amba dapat satu info mengatakan kawasan ini dilarang dimasuki oleh, kalau betul tempat ni tempat larangan ataupun tempat latihan tentera, mesti dia akan letang tali kuning. Ada sesuatu yang berlaku ketika kita habis aktiviti memasang jejak pada waktu petang tu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, kepada semua, Amba nak minta maaf lah sebab pada kali ni video Amba terpaksa susuk muka Amba yang sangat manis ni, disebabkan baru-baru ni Amba disahkan positif. Disahkan positif bukan disahkan mengandung, bukan. Dan ni adalah hari yang kelima Amba kuarantin, dan orang kata seri muka Amba tu tak berapa ada sangat lah. Jadi malam ni tu tak syok lah kalau Amba tunjuk air muka yang tak apa nak sihat ni. Sebenarnya 2-3 hari dah Amba cuba buat video pengalaman ni, tetapi disebabkan kesan COVID-19 ni memang membantu sikit lah rancangan Amba untuk buat video pengalaman ni. Sebab tengah-tengah kita cakap tu, kita mari rasa lengah, kita rasa mengah, dan orang kata duduk atas kursi lama-lama pun boleh jadi ke lelah. Dia sebab COVID ni dia mari serang entah ke sendi-sendi ni. Tak pastilah sama ada Omicron ke, Megatron ke, Cybertron ke, tak tahu hak jenis mana tu. Tapi alhamdulillah pada hari yang kelima ni Amba rasa okey sikit, dan masa tu Amba pun tak fikir panjang sangat lah, dan terus buat video pengalaman di Hotel Atlantis pada malam ni. Dan insyaAllah juga Amba kalau boleh akan buat video serengkah yang boleh lah. Kalau panjang-panjang tu takut tak boleh nak janji kalau buat video panjang, takut mari lelah. Tapi insyaAllah apa-apa pun kita layan video pengalaman pada malam ni. Okey, untuk pengetahuan semua juga, hak mana hak ikut daripada awal, mungkin dia tahu di mana perancangan asal untuk Amba explore di Hotel Atlantis ni adalah bersama dengan Nina Bobo X sebenarnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk video kolaborasi Osazuke Hikaru dan juga Nina Bobo. InsyaAllah saya akan pastikan perkara tu akan berlaku. Ya, cantik. InsyaAllah. Kita pergi Johor, kita tidur 3 malam bang. Boleh, tak ada masalah. Dan salah satu malam tu kita tidur di Hotel Atlantis. Yes. Setahun yang lepas Amba pernah saja offerkan diri Amba untuk berkolaborasi bersama dengan mereka. Dan masa tu buat pertama kalinya rasanya untuk projek kolaborasi ni. Dan masa tu memang Nina Bobo memang setuju lah. Masa tu agak excited sebab yelah, orang kata Nina Bobo ni, orang kata dia ada tiket artis ataupun selebriti. Jadi masa tu Amba kata, oi, ini adalah satu pengalaman yang sangat menarik lah. Tetapi disebabkan masa tu Johor dilanda COVID, dia kena zone merah masa tu. Jadi Amba buat keputusan untuk menangguhkan dulu rancangan untuk berkolaborasi bersama dengan Nina Bobo X di Hotel Atlantis ni. Jadi selepas setahun berlalu,
macam-macam lah benda yang berlaku. Tak kira lah sama ada kita buat aktiviti eksplorasi dan sebagainya. Dan akhirnya hamba dapat satu idea untuk buat satu tour exploration di Johor Bahru. Masa tu hamba dapat plan untuk buat selama 9 hari, dan salah satu lokasi yang hamba nak pergi adalah Hotel Atlantis. Okey, sebelum kita masuk ke dalam video pengalaman di Hotel Atlantis ni, hamba nak tekankan sikit lah berkenaan dengan cerita-cerita yang pernah berlaku di Hotel Atlantis ni. Dan di antaranya, di mana Hotel Atlantis ni suatu ketika dulu pernah menempatkan beberapa puluh ataupun beberapa ratus mayat parti yang mati lemah akibat buk karang lah yang berdekatan dengan Hotel Atlantis ni. Hotel Atlantis ni lokasi ni berdekatan dengan pantai, dan mungkin itu menjadi laluan parti untuk mencuba masuk ke kawasan negeri Malaysia ni. Wallahualam, hamba tak tahu, cuma hamba dapat bagi pendapat hamba sajalah. Berkenaan dengan Hotel Atlantis ni juga terkenal dengan cerita struktur bangunan ni. Orang kata macam berbentuk kunci dan sebagainya. Memang hamba dok nafikan benda ni, dan hamba dok menidakkan benda ni. Sebab hamba pun setuju bila kita tengok daripada atas, memang kita nampak seperti ada simbol-simbol macam kunci. Tetapi dari segi pandangan mata hamba, secara spontan dan dok disengajakan, benda ni berlaku ketika hamba buat sesi photoshoot untuk thumbnail dekat YouTube. Jadi hamba ambil gambar Hotel Atlantis ni daripada gambar orang, daripada drone. Jadi masa hamba tengah edit tu, hamba padangkan background belakang Hotel Atlantis ni, dan masa ni dan masa ni dok disengajakan hamba terpusingkan gambar ni, dan kemudian ni hamba dapat satu idea di mana apabila bangunan diterbalikkan, hamba nampak bangunan ni seperti berbentuk A. Jadi hamba fikir-fikir, adakah bangunan ni struktur bangunan ni berbentuk A atas sebab nama Atlantis tu? Maknanya simbol A tu adalah simbol daripada nama Atlantis. Dan kalau kita tengok juga bangunan ni, kalau kita kata bangunan ni berbentuk A, ada betul dia juga. Sebab bentuk dia ni menghala ke arah pantai. Jadi orang yang daripada negeri pantai ni, daripada pantai, tak kira lah daripada kapal terbang ke apa benda ke, dia akan nampak dulu Hotel Atlantis ni, dan masa itulah kita nampak simbol A. Jadi A tu adalah Atlantis. Nak kata berbentuk kuci pun boleh, nak kata berbentuk A pun boleh. Hamba tak condemn mana-mana info berkenaan dengan Hotel Atlantis ni. Hamba nak khabar lah kepada semua supporter yang berada di live chat tayangan perdana ni. Seperti yang kita tahu, Hotel Atlantis ni di antara lokasi yang ditunggu-tunggu oleh geng-geng explorer ataupun paranormal untuk buat aktiviti rakaman di Atlantis ni. Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing, dan orang kata lain padang, lain belalang, dan lain orang, lain pengalaman. Dan ini adalah pengalaman daripada Osazuke Hikaru.
Okey, Hotel Atlantis ni memang orang kata sangat besar, dan masa tu Amber kata kalau kita buat rakaman dekat Hotel Atlantis ni mungkin lebih daripada 2 Okey, dok dinafikan Hotel Atlantis ni memang orang kata di antara juga tujuan utama Amber buat aktiviti eksplorasi untuk Amber nak pergi ke tempat tu. Maknanya dalam list Amber lah Hotel Atlantis ni. Maknanya orang kata kalau kita ni geng-geng explorer, kalau mu dok pergi ke Hotel Atlantis, maknanya mu dok capai lagi lah status mu seorang explorer. Jadi itulah maksud Amber ni, bagi Amber lah. Jadi memang kita tahu Hotel Atlantis ni memang sangat besar dan mempunyai radius yang sangat besar. Jadi masa tu Amber ada lah duk fikir-fikir, kalau kita buat aktiviti rakaman dekat Hotel Atlantis ni memang akan memakan masa selama 2 ataupun 3 jam. Jadi benda tu memang betul-betul berlaku apabila kita sampai dekat Hotel Atlantis ni. Memang first memang kita teruja lah sebab dia memang bapak so. Tapi yang agak pelik ni, bila kita duduk di tepi laluang jalan raya tu, memang kita langsung dok nampak Hotel Atlantis ni daripada luar. Sebab hutan-hutan dan pokok-pokok tu dah melebihi Hotel Atlantis ni. Tapi bila kita masuk dalam bapak besar, macam ke kapal Titanic depan mata kita dah. Memang besar, sangat-sangat besar lah. Okey, dan ada juga benda-benda yang Amber dapat info ataupun cerita yang ada kebenaran di sebalik Hotel Atlantis ni. Cuma Amber dok boleh nak cerita secara keseluruhan sebab ia akan orang panggil apa, akan menyentuh sensitiviti beberapa pihak lah. Jadi antara Amber, Mak Yo dan Najat sahaja yang tahu kisah di sebalik Hotel Atlantis ni. Okey, dan salah satunya sebelum Amber masuk ke Hotel Atlantis ni, memang Amber dapat satu info mengatakan kawasan ini dilarang dimasuki oleh orang luar sebab tempat ni dijadikan kamp latihan tentera. Jadi masa tu Amber agak pelik lah. Pelik sebab 2-3 hari sebelum tu ada je geng-geng paranormal dan geng-geng explorer yang masuk ke kawasan ni. Sebab apa time kita nak masuk, macam-macam orang kata ada dilarang masuk lah dan sebagainya. Dan pada masa tu juga Najah ada khabar Amber kalau betul tempat ni tempat larangan ataupun tempat latihan tentera, mesti dia akan letang tali kuning ataupun signboard dilarang masuk ke kawasan ni atas faktor-faktor keselamatan. Jadi pada masa tu memang agak pelik juga, dan ada sesuatu yang berlaku ketika kita habis aktiviti memasang jejak pada waktu petang tu. Okey, masa kita buat aktiviti memasang jejak, memang Amber sangat orang kata seronok, gembira bila Amber sampai ke lokasi ni. Dan masa tu memang serius Amber dok sabar-sabar nak masuk ke seluruhan tempat yang ada di Hotel Atlantis ni. Cuma Hotel Atlantis ni sebut hotel tak, mesti dia ada banyak ruangan bilik, dan Amber hanya pilih beberapa bilik saja untuk kita masuk sebab hotel ni tak siap, dan struktur dalaman dia tu memang sama je. Cuma yang paling sedap dekat Hotel Atlantis ni adalah di ruangan atas dia. Bahaya. Di ruangan atas kita boleh tengok pemandangan pantai, kita boleh nampak kampung-kampung yang terdekat. Hotel Atlantis ni dia dekat je dengan kampung, dengan kampung nelayan. Maksudnya dia tak jauh pun, dekat sangat. Kalau hutan ni tak ada, pokok-pokok ni tinggi ni dia rendah je, mesti kita akan nampak satu kampung tu, kampung nelayan. Sebab tu lah dalam video Amber kita ada dengar banyak bunyi-bunyi motor, bunyi jet ski dan sebagainya lah. Pada waktu petang tu memang agak mendebarkan jugalah sebab kita masuk ni di kawasan hutan
dan sudah pastinya akan ada haiwan-haiwan yang berbisa dan haiwan-haiwan yang berbahaya seperti harimau, ular dan sebagainya lah. Ular tu hamba tak bimbang mana sangat sebab laluan kita masuk tu dok lah bersemok sangat. Cuma yang hamba bimbangnya adalah harimau. Ada juga orang kata ternampak harimau di berdekatan dengan hotel Atlantis ni. Jadi pada masa tu memang, yelah, orang kata kalau kerja gila tu memang kerja gila lah. Tapi masa ni kita mari dengan niat untuk kita nak buat kerja sambil kita nak menikmati kebesaran Allah yang Allah cipta yang ada di kawasan hotel Atlantis ni lah. Masa kita tengah buat aktiviti memasang jejak, dan pada masa ni kita dapat satu perkabaran daripada keluarga Mak Yu. Masa tu kita tahu dah yang kakak ipar Mak Yu ni dia ada dalam ICU. Orang kata tengah dok berapa sihat lah. Dan masa tu kita macam standby lah kalau macam keluarga Mak Yu, kalau macam kakak ipar Mak Yu ni sangat berada dalam kondisi yang teruk, memang kita terus balik lah. Tapi dok semena-mena Mak Yu dapat panggilan daripada keluarga dia yang mengatakan yang kakak dia ni sudah pun kembali ke rahmatullah. Masa tu seri hamba khabar sangat mengejutkan dan membuatkan hamba sangat sedih lah, sebab arwah kakak ipar Mak Yu ni di antara supporter terkuat daripada dulu sampai sekarang. Dan arwah kakak ipar Mak Yu ni juga pernah menasihati Mak Yu. Ingat tak masa tu yang hamba dengan Mak Yu ada berselisih faham, kata perhubungan tu agak retak lah. Dan arwah kakak ipar Mak Yu ni lah yang banyak menasihati Mak Yu untuk kembali bersama dengan hamba. Dan yang membuatkan hamba sangat sedih adalah arwah kakak ipar Mak Yu ni dia buka kedai makan, dan antara menu yang hamba terasa rindu tu adalah nasi goreng daging merah lah, daripada tangan arwah kakak ipar Mak Yu ni. Jadi satu kehilangan yang sangat besar lah bagi hamba. Okey, kepada semua supporters, masa tu hamba memang sangat sedih dan hamba tak ada mood. Hamba tak ada mood sebenarnya pada waktu petang tu untuk teruskan aktiviti memasang jejak mahupun untuk buat aktiviti eksplorasi. Hamba dah hilang mood, hamba tak ada mood, hamba jadi sedih, hamba tak boleh nak fokus. Kalau kita tengok reaksi muka Mak Yu pun memang agak sedih dan tak ada mood. Jadi masa kita tengah bincang tu, hamba ada khabar ke Mak Yu lah untuk kita terus balik lah ke Kuala Terengganu. Jadi masa Mak Yu tengah WhatsApp dengan ahli keluarga dia tu, mungkin dengan abang dia, ahli keluarga dia sendiri khabar jangan balik lagi, jangan balik, teruskan buat aktiviti explore. Habis aktiviti explore tu mu nak balik lah. Sebab masa tu yelah, mungkin ahli keluarga Mak Yu bimbang dengan kondisi kita nak balik ni. Sebab Johor dengan Terengganu tu memang agak jauh perjalanan dia. Dan lepas tu pula ahli keluarga Mak Yu kata kalau balik pun mu tak sempat agak untuk majlis pengebumian arwah ni. Sebab masa kita dapat panggilan tu dalam pukul 4.30 ataupun pukul 5 petang. Sebab arwah ni nak ditanam pada pukul 8.30 malam. Jadi dokdang hanya ada 3 ataupun 4 jam je. Sedangkan perjalanan JB ke Kuala Terengganu ni memakan masa 6 hingga 7 jam perjalanan. Hotel Atlantis ni memang antara tempat yang hamba nak pergi sangat-sangat. Dan lepas tu ada pula kejadian yang menimpa pada Mak Yu. Kakak ipar dia tu meninggal. Jadi benda ni 50-50. Dan sudah pastinya hamba akan pentingkan Mak Yu dulu daripada impian ataupun hasrat hamba untuk buat aktiviti eksplorasi di Hotel Atlantis ni. Jadi sebab tu masa petang tu memang hamba ajak terus Mak Yu balik. Tapi Mak Yu kata tak apa, kita teruskan dulu.
Tapi sekali lah, masa tu memang tak ada mood. Memang tak ada mood untuk hamba buat aktiviti explore di Hotel Atlantis ni. Selepas pada selesai kita buat aktiviti eksplorasi, kita pun terus keluar daripada Hotel Atlantis ni. Okey, masa waktu petang ni lah ada satu kejadian yang menjawab segala persoalan yang bermain di fikiran hamba. Antaranya adalah lokasi Atlantis ni adalah lokasi latihan kamp tentera. Jadi pada waktu petang tu saya ada berjumpa dengan hamba Allah yang sangat-sangat boleh dipercayai, tetapi hamba dilarang untuk membuat rakaman masa tu, dan hamba juga dilarang untuk mengambil gambar. Di mana hamba terjumpa dengan dua orang hamba Allah dan hamba bertanyakan berkenaan dengan lokasi ataupun info berkenaan dengan Hotel Atlantis ni. Okey, pada masa tu dua hamba Allah ni memberitahu kepada kami di mana Hotel Atlantis ni bukan tempat latihan kamp tentera. Bukan. Mungkin ada setengah orang kata hamba lebong dan tak ada bukti. Jadi supporter ataupun siapa-siapa yang tengok video ni faham ataupun tak, apabila hamba kata hamba berjumpa dengan dua hamba Allah ni yang tak dibenarkan untuk hamba buat rakaman dan hamba ambil gambar. Jadi faham-faham sahajalah dengan siapa yang hamba berjumpa tu. Jadi dia kata Hotel Atlantis ni, tempat ni terbuka kepada siapa-siapa yang nak mari. Marilah, cuma jangan buat benda-benda yang maksiat, benda-benda yang terpesong daripada akidah agama kita, dan sebagainya lah. Kalau nak mari explore ni di kapal tak ada masalah, boleh je. Jadi pada masa tu itulah salah satu info yang menjawab persoalan hamba yang bermain di fikiran. Dan masa tu juga hamba Allah ni menceritakan juga tentang pengalaman yang dilalui oleh kawan-kawan dia lah, di mana di bangunan yang berbentuk U tu, yang berbentuk bulat tu, kawan dia pernah terserempak dengan seorang budak kecil yang berada di tingkat 1 rasanya lah, dan budak tu berkeliaran dan berlari-lari di sekitar kawasan tu. Jadi pada masa tu agak serang jugalah untuk kita mari pada waktu malam ni. Budak-budak mana dok main-main dekat Hotel Atlantis ni, nak pula pada waktu malam. Jadi pada masa tu kita tak apalah, sekurang-kurangnya kita dapat satu cerita yang disampaikan oleh hamba Allah ni. Jadi pada kawasan berbentuk bulat tu, maknanya kita hotspot lah. Okey, tempat ni ada kejadian orang nampak budak. Maknanya waktu malam tu kalau kita mari, kalau kita terserempak tu, taklah demam sangat dah. Molek jugalah di cerita tu. Pada waktu malam memang hamba sangat excited, sangat terharu dan sebagainya lah. Memang tak sabar nak masuk ke dalam Hotel Atlantis ni. Jarak antara jalan utama dengan Hotel Atlantis tu tak jauh mana pun, dekat je. Tak jauh mana lah, tak jauh, hanya beberapa ratus meter je. Tapi laluan masuk di tu pada waktu malam memang agak menyerangkan lah. Memang laluan dia tu hanya suti kereta je yang boleh lalu. Kalau ada pula kereta lalu tu memang tak dang lah. Memang kena undur balik. Nak elok kiri kanan tu memang tak lepas. Jadi pada malam tu memang keadaan dia memang cukup-cukup gelap dan cukup-cukup sunyi dan sejuk lah. Sebab malam tu petang tu hujan. Jadi malam tu memang agak sejuk. Orang kata serang sejuk. Serang sejuk. Jadi bila hamba sampai di lokasi Hotel Atlantis, masa kita buat persiapan, ada benda perkara yang berlaku sebenarnya. Masa hamba tengah set up barang, hamba letak monopod GoPro hamba atas kereta, dan dok semena-mena batang monopod hamba tu tercampak
dan menyebabkan kaki monopod tu patah. Masa tu kita off recording sebab masa tu kita tengah set up. Memang masa tu dok masuk akal langsung macam mana tripod tu yang Amber letak atas bumbung kereta tercampur, bukan terjatuh, tercampur. Kalau jatuh ni jatuh kat kaki Amber je, dia golek-golek dia jatuh. Ni tercampur ke belakang sikit. Dia campur ke tanah dan menyebabkan kaki dia tu patah. Masa tu masing-masing macam tak apa, mungkin jatuh je. Tapi Amber, benda tu berlaku depan Amber boleh kata yang benda ni bukan jatuh macam biasa, macam orang pegang dan orang lepor. Kalau dia jatuh ni jatuh dekat kaki Amber je. Amber diri dengan kereta tu tak jauh mana pun. Jadi faham tak? Masa tu awal-awal ni dokang tu dah tak. Dokang dia bagi petunjuk dah. Tapi masa tu Amber fikir positif lah. Amber kata tak apalah, mungkin dia nak tunjuk dia ada sini, ataupun mungkin kita mari masuk secara salah ke apa benda tak. Jadi masa tu Amber terus set up barang dan Amber terus buat sesi salam perkenalan pada malam tu. Jadi kita pun terus masuk ke bahagian bawah. Okey, pada masa Amber duduk dekat tekak bawah ni, memang first memang Amber perhati dan Amber teliti berkenaan dengan suasana dia. Amber ada terbaca tentang tips daripada orang asli. Kalau kita masuk ke dalam hutang ni, kalau keadaan sekeliling kita ni ada bunyi haiwan, bunyi cekerik ke bunyi apa benda je lah, bunyi-bunyi yang dalam hutang ni bising, maknanya keadaan kita tu selamat. Tapi kalau kita masuk tiba-tiba bunyi hak bising tu tiba-tiba senyap, bermakna ada haiwan yang sedang memburu ataupun yang sedang memerhatikan mangsa dia. Wallahualam pada masa tu tip daripada orang asli lah, maknanya kita guna pakai juga. Jadi pada masa tu memang keadaan tu memang cukup bising, cukup orang kata cukup meriah lah. Macam kat konsert bising ni tu tak. Jadi masa tu Amber rasa mungkin kita selamat kot, tak apa, insyaAllah. Kalau kita ada nampak haiwan-haiwan yang macam harimau ke apa benda ni, pertama sekali kita jangan panik lah. Kecuali kalau kita jumpa anjing. Kalau kita jumpa anjing tu bukan usahkan panik, lari dulu, apa-apa hal kita lari dulu. Okey, jadi lepas pada kita pusing raung di bahagian bawah dan kita lanjutkan perjalanan kita ke area sebelah kanan ni, bangunan ni, perasan ataupun tidak, pada masa tu keadaan di tempat tu memang agak bising. Mula-mula tak bising mana pun, tapi bila kita sampai terus bunyi bising tu, bunyi katak lah, bunyi haiwan macam-macam lah. Alhamdulillah. Seumpama masa tu kita ada dekat konsert Amisearch, bisingnya bunyi pada malam tu. Mula-mula rasa juga serian ataupun rasa juga meremang tak. Tapi bila berfikir-fikir, inilah salah satu kebesaran yang Allah adakan dekat kawasan ni, iaitu bunyi binatang dengan suasana yang sejuk, nyaman dan sebagainya. Itulah kebesaran yang kita nak cari dan kita nak nikmati benda tu. Sebab tu lah pada masa bunyi haiwan tu, memang Amber menikmati lah bunyi tu. Maknanya Allah izinkan haiwan tu bunyi pada ketika tu. Jadi Amber fikir masa tu tak ada benda masalah kot.
Ini orang kata sekadar hiburan dan sekadar untuk memeriahkan aktiviti pada malam tu. Okey, jadi lepas pada kita explore, masa ni memang tak ada apa benda yang berlaku, semuanya berjalan dengan lancar, sangat orang kata memberikan satu ketenangan yang tak ada kat tempat lain, yang hamba dok rasa lagi kat tempat lain kecuali di Hotel Atlantis ni. Jadi selepas pada hamba naik ke tingkat atas tu, memang hamba dok tahulah macam mana hamba nak jelaskan kepada semua supporters betapa tenang, betapa nikmatnya suasana Malang pada malam tersebut dengan kehadiran angin. Lepas tu dengan bila kita tengok dekat langit langit ni terbentang luas, kecilnya hamba rasa pada malam tu. Lepas tu pula ada pemandangan pokok-pokok dan sebagainya, bunyi ombak. Ya Allah, maknanya pengalaman dekat Hotel Atlantis ni memang cukup berbeza dan cukup menggembirakan hamba lah. Okey, jadi pada selepas pada selesai aktiviti pada malam tu, kita ada buat beberapa sesi stay down. Rasanya ada 3 sesi stay down. Okey, hamba tak ingat part mana, cuma hamba nak cerita lah pengalaman masa kita tengah nak cari tempat untuk kita stay down ni. Masa tu hamba rasa hamba off recording, hamba ada dekat bahagian tangga. Secara tiba-tiba hamba terdengar seperti ada bunyi seperti orang memijak air, seperti bunyi ni. Padahal masa tu kita duduk bahagian atas, dekat bahagian tangga, bahagian bumbung tu. Lepas tu hamba terdengar bunyi macam orang jalan pijak air, kecak itu. Ni bukan bunyi air nitik, bukan, ni bunyi orang pijak air. Itu yang hamba rasa macam pelik sangat bunyi ni dok. Tapi hamba tak pasti sama ada Mak Yu dengan Najah dia perasan ke dok bunyi tu. Tapi dari segi pendengaran hamba memang sangat jelas. Memang hamba dengar macam orang jalan pijak air tu. Tapi masa tu hamba bimbang juga, hamba bimbang orang. Hamba bimbang takut orang nak mari merompok ke, orang nak mari pau kita ataupun sebagainya lah. Seria memang masa tu memang hamba agak debar. Sebab yelah kita duduk kat tempat orang dok, dekat tempat besar ni pula, macam-macam benda boleh berlaku. Tapi selepas pada kita teliti dan kita tengok keadaan sekeliling tu, memang syukur alhamdulillah tak ada lah apa yang berfikirkan tu. Mungkin itu adalah salah satu petanda yang mengatakan ada penghuni dekat kawasan ni. Mungkin dia nak tengok kita, mungkin dia nak tengok gelagak kita dan sebagainya lah. Tapi syukur alhamdulillah lah pada malam tu sampai setakat tu saja yang berlaku. Sebab tu dekat Hotel Atlantis ni dia tak ada benda-benda yang hardcore berlaku kepada diri kita. Sebab kita pergi dekat Atlantis ni bukan kita nak cari hantu, bukannya kita nak cabar makhluk halus dan sebagainya. Kita pergi sekadar untuk menikmati suasana malam tu. Itu saja. Sebab kita nak cari dia. Dan dalam video eksplorasi tu, di bahagian yang kedua, awak-awak ada tengok kan satu video tu di mana ketika kita nak pergi ke bangunan yang berbentuk bulat ni, ada satu kejadian yang Najah, Mak Yu dan diri hamba sendiri terhenti perjalanan tu dan terus melihat ke arah sebelah kiri. Apa terbang? Okay. Okey, sebenarnya memang ada benda yang berlaku pada waktu tu. Dan di antaranya adalah kita dengar seperti ada orang berjalan
dan seperti mengekori kita ni. Faham tak? Tapi kita duduk bahagian tekak satu, dekat bahagian tanah tu kita dengar bunyi orang pijak ranting, daun kering, dan dia macam ikut kita. Kita pergi depan tu, dia pun ikut juga. Jadi kita dengar benda tu dan membuatkan kita berhenti. Masa tu kita ada dua option, sama ada orang ataupun binatang. Jadi lepas pada kita suluh-suluh tu, memang yang pertama memang hamba kata hamba abaikan. Mak Yu kata abaikan je. Okay, kita teruskan aktiviti eksplorasi. Jadi masa tu kita pun abai lah, jalan-jalan, kohor lama, kohor kuat benda tu bunyi. Dan sampailah ke satu tempat ni, hamba rasa dok tahan. Sebab kalau aku dok ambil tahu, kalau aku dok tengok molek-molek, benda ni boleh jadi bahaya pula pada kita 3 orang. Maknanya kita nak tahu, kalau bunyi orang, maknanya kita akan nampak orang. Kalau kita nampak binatang, memang kita nampak binatang lah tak. Jadi hamba berhenti dan hamba suluh ke arah sebelah bawah ni, sebab hamba nak tahu juga. Sebab hamba ni sifat ingin tahu tu tinggi pada malam tu. Jadi dok kira dah takut ke aku nak tahu ke apa benda yang aku dengar ni dan apa benda yang ikut aku. Jadi hamba tengok ke bahagian bawah, memang serih, memang tak ada kesan yang kita kata ada orang ke ataupun ada binatang. Jadi pada masa tu sekurang-kurangnya hamba dapat jawapan, okey, bunyi ni mungkin bunyi daripada benda-benda yang lain ataupun penghuni dekat kawasan ni. Itu je hamba wahai fikir gitu. Tak apalah, sekurang-kurangnya mungkin di dekat kawasan tu ada penunggu ataupun ada penempatan yang kita dah nampak. Dan masa tu jugalah hamba teringat tentang cerita yang hamba Allah cerita tu, berkenaan dekat kawasan ni ada ataupun mereka pernah ternampak ada kelibat seorang budak kecil yang berlari-lari dekat kawasan ni. Wallahualam, hamba tak kata tu tu budak. Maksud hamba dekat kawasan ni mungkin ada penghuni dia. Hak bawah tu wallahualam lah, memang hamba tak tahu apa benda. Jadi secara keseluruhan pengalaman hamba berada di Hotel Atlantis ni, memang hamba boleh katakan memang hamba dok serang lah. Bukan kita nak kata kita ni berani ke apa benda, bukan kita nak kata tempat ni tak ada benda-benda, bukan. Itu bukan maksud hamba lah. Sebab lain orang, lain situasi kejadian ni. Macam hamba pada malam tu kita 3 orang, mungkin sebab kita 3 orang ataupun mungkin sebab niat kita untuk menikmati di kawasan ni. Sebab ada setengah-tengah tempat juga bila kita explore, kita tengok tempat ni besar. Besar. Jadi kita letak mindset kita, tempat ni mesti serang, mesti ada benda-benda yang hardcore berlaku. Tapi Allah terbalikkan benda tu. Allah terbalikkan benda tu di mana dia kata tempat ni tak ada benda-benda pun kecuali kebesaran dia dan ada ketenangan dia. Dan dalam masa yang sama juga hamba pun tercari-cari juga. Sebab apa aku tak rasa serang bila aku duduk kat kawasan ni tau. Bukan kita nak buat takut, bukan. Tapi hamba tercari-cari sebab apa tempat ni tak serang, padahal tempat ni besar. Lepas tu hamba duk fikir balik, dan hamba dapat satu pandangan peribadi. Mungkin di kawasan ni dia dipenuhi dengan hutang dan dipenuhi dengan haiwan-haiwan yang ada. Masa tu hamba terfikir, kan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan ni dia semua berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berada dekat kawasan ni, kena pula dengan konsep kita untuk menikmati alam ni. Jadi zikir-zikir yang dikeluarkan oleh pokok-pokok ni mungkin terkena tempiah pada kita dan membuatkan tempat tu dipenuhi dengan aura-aura yang positif. Hotel Atlantis ni memang bagi hamba sangat-sangat positif lah. Yang pertama yang hamba boleh kata dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan lah. Maknanya tumbuh-tumbuhan sentiasa berzikir kepada Allah dan juga pada binatang. Lepas tu pula Hotel Atlantis ni berdekatan dengan pantai. Pantai ada juga orang kata ulama-ulama ada mengatakan kalau siapa-siapa yang tengah stres, tension dan sebagainya, pergilah tengok laut.
dan mungkin benda tu memberikan satu pandangan yang positif kepada diri hamba pada malam tu. Untuk cerita serang di Hotel Atlantis ni, bagi hamba tak ada lah benda-benda yang serang yang berlaku. Syukur Alhamdulillah, bukan kita nak kata kita ni berani, hamba sendiri pun syukur Alhamdulillah, sebab benda-benda hardcore ataupun benda-benda gangguan yang teruk berlaku tu tak berlaku, tak jadi. Hamba lagi mujur. Sebab hamba, Mak Yu dan Najat sekalipun seri hamba khabar, kita memang bukan seorang yang berani. Kalau lah pada malam tu kalau ada sesuatu berlaku yang hardcore berlaku, mungkin kita 3 orang lari kot, redup habis semak tu. Maknanya memang kita bukan dari kalangan orang-orang yang berani lah. Cuma kita pergi, kita sapa atas sebab nak menikmati suasana malam tu. Dan hujung pakarnya adalah Allah izinkan kita sapa di lokasi tu. Kalau Allah dah izin, maknanya kita tak akan sapa lah. Tapi bila kita dah berjaya, maknanya apa yang kita buat pada malam tu dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba pun tengah-tengah cakap pun berasa agak lelah, dan hamba rasa cukup lah setakat ni video pengalaman yang hamba dapat kongsikan kepada semua. Minta maaf lah kalau ada terkurang dan kesilapan ketika hamba bercerita ni, dan inilah semampu yang boleh yang hamba buat dalam keadaan gini. Jadi kepada semua, insyaAllah selepas pada video ni keluar, hamba akan terbitkan satu lagi video, iaitu The Untold Story, berkenaan dengan cerita-cerita yang terlepas pandang daripada episod pertama sampailah episod ke Atlantis. Sebenarnya ada benda-benda yang berlaku yang supporter pun terlepas pandang, dan hamba sendiri pun terlepas pandang, walaupun ketika tu hamba yang sedang buat sesi editing. Jadi insyaAllah video tu akan keluar dan secepat yang mungkin, sebab video tu keluar pun dari segi dalam penceritaan jugalah. Jadi moga-moga orang kata kita cepat recovery lah untuk kita buat video The Untold Story tu. Jadi kepada semua, terima kasih kerana sudi menonton video ni daripada awal sampai akhir. Dan yang mana bagi super chat, super sticker, terima kasih banyak-banyak. Dan semoga anda semua sentiasa dimurahkan rezeki selalulah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa next video. Jadi kepada semua, kita jumpa di next video insyaAllah dalam masa yang terdekat nanti. Jadi kepada semua, wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Hidup biarlah seperti seorang penyangga, tetapi kita mati sebagai seorang ulama. Jangan kita hidup seperti seorang ulama, tetapi kita mati sebagai seorang penyangga. Kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.